Tuan-tuan, bila mana Nabi dapat, orang kata perintah dakwah ini, Nabi menyebarkan dakwah di Mekah. Ketika itu yang sangat memberi tentangan adalah geng-geng itulah, Abu Jahal and the gang. Antaranya juga Sayyidina Umar juga masa tu sebelum masuk Islam. Sayyidina Umar pernah cerita dia pernah berniat nak pergi bunuh Nabi, tuan-tuan. Tapi dia pergi usah Nabi semayang, ada satu peristiwa yang menyebabkan dia tak jadi. Yang Nabi semayang baca sedar. Sayyidina Umar kata dia ni boleh jadi orang yang syair ni. Ya. Maka Nabi sebut dalam tengah semayang tu, bukan dia syair. Terkejut Sayyidina Umar. Macam mana Muhammad boleh tahu apa dalam hatiku ni? Pasal Sayyidina Umar duk mengendap ke belakang. Dan Sayyidina Umar terdetiklah hati dia, kalau bukan syair ni mesti Tok Bomo punya. Ni mesti ucapan orang kahin. Kahin ni Tok Bomo lah. Nabi sambung dalam sembahyang tu surah, kebetulan surah tu juga. Wa ma huwa biqaulin kahin. Ini bukan kata-kata orang Tok Bomo. Terkejut Sayyidina Umar. Tak jadi dia bunuh malam tu. Dia pendam hasrat dia lama sampai esok tu cerita yang mana Abu Jahal kena tibai dengan Sayyidina Hamzah. Abu Jahal malukan Nabi, Sayyidina Hamzah tak ada masa tu. Kan? Sayyidina Hamzah balik, orang beritahu kat Sayyidina Hamzah, anak saudara kamu Muhammad dimalukan oleh Abu Jahal. Kan? Cerita dia panjang, tapi nak abang kata Sayyidina Hamzah pergi buat mereka. Sayyidina Hamzah masuk Islam. Maka Sayyidina Umar jadi marah. Dia nak pergi buat Nabi. Masa tu ada orang larang, orang kata, wahai Umar, kenapa engkau nak buat Muhammad sedangkan adik engkau pun Islam? Adik engkau berikut dia. Itu yang Sayyidina Umar buh dia reverse pergi rumah adik dia tu. Dan itu membawa kepada Sayyidina Umar baca surah Taha tu kan. Baca surah Taha tu, kemudian dibawa jumpa Nabi. Bila dengar kata Umar yang gagah nak mai jumpa Nabi di rumah Arqam bin Abi Arqam ini, misal Umar nak mai tu, orang ni pakai ketak dah. Para sahabat yang ada ni ketak dah. Pakai duk risau dah Umar nak mai. Padahal Nabi dah pernah doa. Allahumma a'izal Islam bi Umarain. Ya Allah, kuatkan Islam daripada salah satu Umar. Kuatkan Islam dengan salah satu Umar ni. Tak, kalau bukan Umar Al-Khattab, satu lagi Umar Abu Jahal ni. Umar Al-Khattab terpilih. Tuan-tuan, bila Sayyidina Umar nak mai rumah ni, sahabat-sahabat pakai duk risau dah. Sayyidina Hamzah steady. Sayyidina Hamzah kata tak apa. Dia mai cara elok, kita sambut cara elok. Dia mai cara tak elok, pedang aku duk tunggu dia. Nabi steady. Sayyidina Umar masuk, Sayyidina Umar kata, aku faham sastra Arab. Orang tak boleh tipu aku sastra Arab. Orang kono kok mana pun i'rab ke nahwu surah apa, aku tahu. Tetapi apa yang aku baca tadi ni bukan sastra. Ini kalam daripada Tuhan yang sebenar. Maka dia mengucapkan kesaksian bahawasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad pun suruh Allah. Tuan-tuan, bergembira di rumah masa tu. Sampai satu tahap, satu masa, Sayyidina Umar tanya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah yang kita sedang buat ini benda yang betul ataupun salah? Ini menarik untuk dunia hari ini. Maksudnya agama yang kita anuti ini agama yang betul ke salah? Sayyidina Umar tanya. Sebab masa tu tuan-tuan, bila Sayyidina Umar masuk Islam, Islam dah kuat, tetapi masih sembunyi-sembunyi sebab pengaruh tak banyak. Masih lagi ada tokan-tokan besar di Mekah ni yang duk pukul orang Islam ni. Berlaku pemboikotan dan sebagainya. Sampai satu tahap Umar tanya, ya Rasulullah, apa yang kita anuti ini, yang kita jalani hari-hari ini, bermaksud Islam ini, betul ataupun salah? Nabi kata betul ya. Kalau betul ya, kenapa kita kena sembunyi? Kalau betul ya, kenapa kita kena beralah dan diam? Nabi tak jawab. Maka Umar kata, boleh tak saya nak pimpin kita keluar pergi semayang tengah-tengah Kaabah biar orang tengok sikit. Kalau kita betul, apa kita nak takut? Nabi tak larang Sayyidina Umar. Maka keluar tuan-tuan orang Islam masa tu tak ramai, tapi keluar semayang depan Kaabah, yang mana di hujungnya ini Sayyidina Hamzah, di hujungnya ini Sayyidina Umar. Siapa berani tegur? Allah Ta'ala kuatkan Islam dengan dua lelaki ni. Islam makin kuat masa tu tuan-tuan. Tetapi dengan kuatnya Islam itu, tentangan pun makin kuat. Itu kira cerita masa Islam kuat tuan-tuan. Seterlepas dari ni, yang sebelum Sayyidina Umar masuk apa semua ni, zaman Nabi seorang-seorang masa tu tuan-tuan pun tahu kisah ni di Taif tu. Yang Nabi dah dakwah seluruh orang Mekah tak mau dengar. Nabi pergi Taif dengan harapan mungkin orang Taif hati lebih lembut kot. Kan? Dengan harapan.
Nabi pergi Taif tuan-tuan, satu pintu demi satu pintu Nabi ketuk. Semua pintu itulah mengusir Nabi dan tak mau terima seruan Nabi. Nabi sangka orang Taif lebih lembut, lebih terbuka hatinya untuk menerima Islam. Sebaliknya bahkan orang Taif lebih teruk sebab seorang pun tak mau. Tak cukup dengan tak mau, mereka menghina Nabi. Sampai tuan-tuan sebut dalam kitab, Nabi sampai merayu habaq ke orang Taif, wahai penduduk Taif, kalau tak mau terima seruan aku ini tak apalah. Cuma tolong jangan pergi cerita kat orang Mekah yang aku mai sini. Tuan-tuan sampai tahap tu tuan-tuan. Masa tu tuan-tuan Nabi dengan Zaid dia. Sahabat-sahabat lain pun tengah susah, masa tu tak ramai lagi. Tolonglah orang Taif. Tak apalah kalau tak mau terima. Sedangkan Nabi ketuk pintu bukan minta yuran. Nabi ketuk pintu tawarkan syurga. Tak mau terima. Dengar pun tak mau. Tuan-tuan, penduduk Taif berkhianat. Tak cukup dengan mereka usir Nabi, mereka kumpulkan budak-budak kecil untuk beratok buat benteng. Di kiri dan kanan Nabi baling batu masa Nabi on the way nak balik. Penghinaan apakah ini tuan-tuan? Kita nak balik, duduk di kampung orang, kiri dan kanan kita budak-budak pakai duk tuju batu kat kita. Nah, terkena Nabi, darah mengalir daripada tubuh Nabi keluar, menyebabkan kemurkaan Allah Ta'ala. Datang malaikat Jibril beritahu, ya Muhammad, bagitahu dekat aku bukit yang mana nak aku hempuk atas kepala mereka. Nabi kata, semoga dikeluarkan daripada tulang sulbi mereka ini keturunan-keturunan yang baik dan beriman. Doa Nabi makbul tuan-tuan. Hari ini Taif 100% Islam. Zaman Sayyidina Abu Bakar, kita berhadapan dengan dua masalah. Yang pertama, golongan yang ikut Nabi palsu, Musailamah Al-Kadzdzab. Yang kedua, golongan yang tak mau bayar zakat. Masalah tuan-tuan, orang pakai tapi masjid, orang tak mau bayar zakat, orang pakai murtad. Tetapi di only kawasan yang 100% bersih, tidak ada masalah murtad dan zakat, Taif. Kerana doa Nabi itu, kerana kesabaran Nabi itu. Nabi kata, likulli nabiyyin da'watun da'aha li ummati wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Setiap nabi itu ada doa yang Tuhan sediakan kuota khas, yang mana doa itu boleh digunakan untuk didoakan kepada umat. Semua Nabi dah guna dah. Dan kebanyakan doa itu adalah azab. Untuk Nabi Hud, kaum Ad kena ribut. Untuk kaum Samud, kena petir. Untuk kaum Nabi Nuh, kena banjir. Banyak. Tetapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa in ikhtaba'tu da'wati. Hak beda aku simpan. Aku kena teruk. Umat aku baling aku dengan batu, letak najis unta atas belakang aku. Kena fitnah, kena sihir. Aku simpan. Aku tak mau doa. Sebab aku nak simpan, aku nak guna di hari akhirat. Bukan sebagai azab, tetapi syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Sebagai syafaat. Instead of azab, that kuota itu Nabi nak guna sebagai syafaat di hari kiamat. Ini syafaat teragung Nabi. Pengorbanan baginda Nabi SAW. Nabi dalam keadaan terjengkek-jengkek berdarah, tubuh Nabi itu ditemani oleh anak angkat Nabi yang kecil. Pulang daripada Taif, bersandar sebentar di pokok. Nabi mengenangkan kehidupan Nabi, sungguh sunyi, sungguh tak nampak perjalanan. Dalam satu hadis tuan-tuan, Siti Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, sepanjang pengalaman abang ni, sepanjang pengalaman Rasulullah berdakwah ni, yang manakah yang paling tak boleh lupa? Nabi kata momen yang tu, momen balik Taif tu. Sebab ketika tu Nabi rasa macam, ya Allah, sukarnya perjalanan ini. Kat mana aku nak talah? Kat mana aku nak talah bahasa KL apa? Tuju kot no? Tuju. Ke mana aku nak tuju ni? Nabi bersandar di pokok seorang-seorang, petang ditemani anak angkatnya yang kecil, berdarah, tubuh Nabi terjengkek-jengkek selepas dihina oleh anak-anak kecil daripada penduduk Taif. Seorang-seorang Nabi bersandar di pokok. Nabi kata, ya Allah, Allahumma ashku, ya Allah, kepada kamulah aku mengadu. Kepada kamulah aku mengadu dha'fa quwwati, kelemahan kekuatanku ya Allah. Wa qillatu hilwati, dan kurangnya hilah aku, maknanya strategi aku. Wa hawani 'alan nas, dan kehinaan aku ni atas seluruh pandangan manusia. Seluruh pakai kata Muhammad itu gila dan sebagainya. Kepada kamulah ya Allah aku mengadu ya Allah.
Lemahnya diri, lemahnya kudrat, kurangnya strategi dan hinanya aku di mata manusia, ya Allah. Nabi minta ke Allah macam tu. Masa tu Nabi rasa, ya Allah, tak tahu nak kata apa dah ni. Di Mekah orang buang, di Taif orang halau pada pukul. Kepada kamulah. Allahumma anta arhamur rahimin wa anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi ila man takiluni, ya Allah. Engkaulah Tuhan yang maha penyayang, ya Allah. Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah, ya Allah, yang ditindas, ya Allah. Engkau ini Tuhanku, ya Allah. Ila man takiluni, kepada siapakah akan engkau campakkan diriku ini, ya Allah. Berdoa macam mana? Ya. Ila ba'idin yatajahamuni, adakah kepada musuh yang jauh yang membenciku, au ila aduwin malaktahu amri, ataupun kepada musuh yang dekat yang engkau jadikan mereka itu menguasai urusanku, iaitu penduduk Mekah. Kepada siapa, ya Allah? Masa tu tuan-tuan, pasal tu Nabi kata Nabi tak boleh lupa sejarah tu. Masa tu rasa macam jalan ni tak nampak dah nak tahu ke mana ni. Tetapi Allah Ta'ala tidak pernah membiarkan kekasihnya. Tu poin dia. Kita pun tuan-tuan macam itulah. Akan sampai satu pada masanya tuan-tuan, kita akan termenung, kita akan rasa blank kehidupan kita. Plan kita hilang, tak ada, tenggelam punca. Yakin pada Allah Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Taqwa pada Allah, Tuhan tunjuk pintu keluar.